Okey. So, dalam microbit ni, dalam minggu lepas kita ada tengok pasal flag tau. Okey, flag ni, okey, dia sejenis variables yang dia ada dua nilai iaitu true dengan false. Okey. Tujuan kita guna flag ni nampak macam tak penting, tapi bila kita start buat program yang actual project yang ada kaitan dengan sensor, so kita kena pakai banyak flag ni. Okey. Misalnya kadang-kadang kita buat projek tu untuk membilang orang masuk, katakan. Okay, kita sambung pada satu sensor, setiap kali orang masuk dia akan bilang. Okay, masalah dia ialah bila kita buat program, setiap kali dia orang yang sama kalau tak bergerak, orang yang sama kalau tak bergerak, dia akan kira 1, 2, 3 walaupun orang yang sama, bukan orang lain. Jadi kita kena guna flag. Maksud dia bila ada dia baca ada orang, dia akan set flag tu kepada stop, macam something yang macam false lah. Jadi dia tak akan membaca sensor tu lagi sampai orang tu bergerak. Orang tu bergerak, baru sensor flag tu di set balik kepada true. Maknanya baru dia baca balik nilai sensor. Maknanya dia tak baca orang yang sama 2-3 kali lah. Itu tujuan kita guna flag. Okay. So contoh mudah yang tunjuk minggu lepas ialah kalau kita nak guna button A ni, sekali tekan menyala, sekali tekan padam. Okey, kalau kita pakai kaedah biasa, maksudnya tekan button A, LED ni menyala, tekan button B dia padam, itu mudah. Okey, itu kita boleh buat macam ni je. Okey, if, okey, kita input, if button A is pressed, okey, so apa yang kita nak buat ialah nyalakan semua. Nyalakan semua LED ni. Okey, dan kita ulang semula. Okey, kalau semua padam. Okey, kalau B pula kita akan buat supaya semua padam. Okey. Kita boleh uji program kita. Tekan A, dia menyala. Tekan B, dia padam. A menyala, B padam. Okey. Jadi kalau kita nak tambah baik lagi, maksud dia kalau kita tekan button A sekali, tekan menyala, sekali tekan padam. So itu kita perlukan guna flag. So flag ni ialah sejenis variables. Okey, tapi untuk mengelakkan kita keliru antara flag dengan variable-variable lain, kita namakan dia sebagai flag lah. Jadi kita senang. Okey. Tapi tak semestinya nama dia flag. Tapi kalau kita namakan flag, kita tahulah dia ialah flag. Okey, bendera. Okey. So bendera ni kita akan kata kalau LED ni padam, nilai bendera ni ialah kosong. Jadi pada on start, kita akan set flag ni kepada false. False ni maksud dia padam lah. Kita boleh pakai false dengan true ni, kita boleh pilih yang mana kita nak. Tapi untuk memudahkan kita faham, kita kata bila dia padam, nilai flag ni ialah false. So kita pergi kat logic. Okay, kita ambil false kat sini. Okay, maknanya bila dia start, okay, bila start program ni, okay, nilai flag ni akan jadi false. Okay, dan kita tengok sini. Bila kita tekan button A, kita nak dia tengok flag juga. Dia ada dua syarat. Sekarang ni syarat yang ada tengok button A sahaja. So kita akan tambah lagi satu syarat. Dia kena ada dua syarat iaitu button A dan. Maknanya kalau button A ditekan dan LED tak menyala, baru kita nyalakan. Kalau LED tak menyala, nilai flag dia ialah false. So kita buat dekat logic. Kita letak sini. Logic. False. Variables. Flag. Okay. Apa yang kita bagi tahu di sini ialah kalau kita tekan button A dan nilai flag dia ialah false. So nyalakan semua LED. Okay. Dan satu lagi bawah ni juga kita akan ubah supaya copy semua yang ni. Duplicate, letak sini. If button A is pressed, tapi flag tu ialah true. So dia akan padam. Okay. So kita tengok. Okay, kita tengok kita punya program. Tekan ni, dia nyala. Tekan sini, dia tak padam. Sebab nilai flag kita sentiasa kekal dengan false. Sebab kita tak suruh dia tukar.
Okey, maknanya bila kita buat ni, okey, sekarang ni dia dah menyala. Lepas dia dah masuk sini, dia dah menyala. So lepas menyala, kita kena set kita punya variable change flag. Bukan change, silap. Set flag to logic true. Okey. Kenapa kita buat ni? Kita nak cakap supaya sekarang ni LED ni dah menyala. LED ni dah menyala. Okey, kalau false padam, kita dah nyalakan, so kita update nilai dia kepada dah nyala. Sama juga dengan bawah ni. Okey, so kita dah padamkan dia, so kita kena update flag ni kepada false. Okey, jadi sepatutnya sekarang berfungsi ya, tekan sekali dia menyala, tekan sekali dia padam. Okey. So ini fungsi flag. Okey, flag ni kita macam untuk enable dengan disable lah benda ni. Okey. Boleh ya? Okey. So projek hari ni kita akan cuba buat satu termometer Kita akan cuba buat termometer. Okey. So dalam microbit atau microbit ni dia ada thermostat, maknanya dia boleh baca temperature. Okey. Walaupun dia baca tu tak adalah kata macam sangat tepat, tapi boleh guna untuk buat projek. Misalnya projek kita kan tema untuk MRC kan ialah mengurangkan kesan pemanasan global macam tu kan. Okey, so kita boleh kata kita nak buat satu kipas automatik katakan. Okey. Tapi kali ni saya nak tunjuk buat termometer untuk COVID lah, kata untuk kesan orang COVID. Okey. So kita kena baca nilai. Okey, kita baca nilai termometer tu, dan nilai termometer tu kita akan simpan kepada satu variables. Okey. So saya buat nama satu variables, nama suhu. Okey, suhu ni ialah nilai suhu yang dibaca oleh termometer tadi, oleh termostat tadi. Okey, so saya pergi dekat input. Saya pergi dekat ni temperature ni. So temperature ni. So apa yang saya buat ialah saya pergi variables, set suhu kepada temperature. Okay, set suhu kepada temperature. Maknanya nilai temperature yang dibaca dia akan masukkan sebagai suhu. Bila saya buat ni, automatik dia akan ada satu bar dekat tepi ni. Okay, bar dekat tepi ni, okay, kita boleh adjust untuk simulatekan nilai suhu. Okay, jadi apa kita nak buat seterusnya ialah kita kena bandingkan nilai suhu tu. Okay, so pergi dekat logik. Okay, kita kena bagi range. Kita kena bagi range. Okay, range yang sihat ialah suhu antara berapa dengan berapa. Okay, kita mula daripada suhu kalau lebih daripada 37.5 dikira demam kan. So kita buat logik. Okay, suhu lebih daripada, ni kurang so kita tukar, lebih daripada 37. Okay, jika suhu lebih daripada 37, so kita pergi pada variables, letak sini. Okay, so kita akan display show icon pangkah lah, maknanya jangan masuk, tak boleh masuk demam. Okay, kan kita boleh test program kita. Okay, kalau rendah okay, naik 37, dia akan pangkah. Lebih daripada 37, dia akan keluar pangkah. Okay, lepas tu kita tambah lagi. Okay, tekan plus. Okay, kalau bukan lebih daripada 37, kita nak keluarkan okay, maknanya boleh masuk. Okay, kita ambil ini. Okay. Okay, tengok program kita apa jadi. Okay, dia akan keluar right. Lebih, baru dia keluar pangkah. Kalau turun balik, dia keluar right. Okay. Tapi program ni masih belum siap sebab suhu yang terlalu rendah pun dikira sebagai demam. Jadi kita kena buat syarat satu lagi. Kurang daripada 35 katakan. Okay. So kita copy yang ni. So kalau suhu kurang daripada
35. Then dia akan keluar pangkah. Okey, cuba tengok. Kalau suhu 21, pangkah naik sampai 35 dia okey. 38 dia balik pangkah. Okey. Okey. So kita dah berjaya buat satu projek untuk termometer ringkas. Okey. Daripada sini kita boleh modify lah program ni. Misalnya kata kita nak buat kipas automatik ke, lampu automatik ke, ataupun nak buat tingkap automatik ke, tingkap terbuka dengan sendirinya ke, boleh daripada program asas yang macam gini. Okey. Ada soalan? Ada soalan tak? Okey. Kalau tak ada, kita boleh tengok beberapa contoh lagi lah. Kita boleh buat. Okey, dalam microbit ni sebenarnya ada banyak sensor yang kita boleh guna. Okey, tak perlu gabung dengan circuit luar pun, ada banyak benda kita boleh buat kalau kita kreatif Kalau kita kreatif. Okey. So okey, misalnya macam ni kan program yang ni kita juga boleh tambahkan untuk servo. Misalnya servo ni kita kata untuk tingkap automatik, tingkap buka dengan tingkap tutup. Okey, so kita boleh pergi pada advance. Okey, pin. Pergi pada servo right. So kalau 180 ni kita kata tutup lah, tingkap tu tutup. Okey, sini pun tingkap tutup. Ini tingkap buka. Okey. So kita boleh tengok. Okey. Kalau sini 33, 34, 36, dia pergi sebelah sana. Naik je, dia pergi sebelah sana balik. Okey. So kita boleh kata ni buat macam sistem tingkap pintu automatik lah. Benda kalau orang tu degil nak masuk pun tak boleh, pintu tu akan tertutup. Walaupun kita dah keluarkan pangkah kan, orang tu nak masuk juga. So kita akan kata pintu tu tutup. Okey. So ini dari segi simulation boleh tunjuk lah. Okey, cuma dalam MIRC ni kena buat circuit lah, kena buat circuit. Okey. Ada apa-apa lagi? Saya pun tak tahu nak cerita apa so apa nak tunjuk apa benda yang mungkin nak buat. Sebab misalnya kursus macam ni saya tanya apa yang peserta nak buat dan saya cuba respon. Ada tak? Ultrasonic. Oh, ada soalan rupanya. Okey. Ultrasonic. Ultrasonic ni seronok pakai. Okey. Kalau nak pakai ultrasonic, okey. Macam ni lah kalau tanya soalan pun saya boleh jawab. Okey. Kena pergi extension. Okey. Bawah ni ada extension. Extension ni kalau kita nak sambungkan sensor lain tau. Sensor lain ataupun komponen-komponen elektronik lain. Okey. Bila kita pakai extension ni, kebanyakan hidup kita akan dimudahkan dengan blok-blok barulah. Dia akan bagi kita blok-blok baru. Jadi kita tak payah pening-pening kepala buat coding yang susah-susah. Okey, contoh yang paling mudah kita pakai sonar. Ultrasonic ni sonar. Okey, kita akan pakai sonar. Bila kita klik sonar ni, dia akan install. Okey, dia akan install sonar. So kalau tengok dekat sini, kita akan satu blok, ada satu benda baru. Nama dia sonar. Okey. So sonar. Okey. Dalam sonar, okay, ni kena sambung circuit lah, tak boleh buat simulation, tak nampak. Okey, dalam sonar dia ada satu je benda ni. Okey. Ping, echo dengan unit. Okey. Ping ni dengan echo ialah pin. Okey, satu ultrasonic sensor dia ada 4 pin. Okey. Ada ground, ada VCC. Ground dengan VCC ni untuk power lah. Ground untuk ground, VCC untuk power. Dan ada 2 pin data dia, iaitu ping dengan echo. Okey, fungsi 2 pin ni dia akan tembakkan signal ultrasonic. Echo ni dia akan baca. Dia macam konsep ultrasonic ni dia ukur jarak guna bunyi. Okey, maknanya lagi lama bunyi tu
ditembak dan patah balik, maksud dia jarak tu jauh. Kalau tembak sekejap je dia patah balik, maknanya jarak tu dekat. Dia konsep pantulan macam kelawar. Okey. Jadi kalau kita pakai blok yang ni, so kita tak payah risau-risau dengan matematik dia. Kita just guna sahaja. Okay, cara nak guna dia ialah kita buat satu variables. Okay, so saya pakai je lah yang ni, cuma saya tukar nama dia. Tukar nama dia kepada jarak. Okay. So sama macam tadi. So kita just setkan nilai variables. Set jarak kepada ini. Jadi kita tukarkan unit ni kepada sentimeter ataupun inci lah untuk jarak. Dan kita boleh kata, okay, ping dengan echo ni kita kena set nilai dia. Dan dia bergantung pada kita punya ultrasonic sensor tu macam mana kita sambung. Kalau kita sambung ping dekat P0, kita kena tukarlah. Macam dalam contoh ni, ping dia sambung dekat P0. Ping sambung sini, okay, echo sambung dekat sini. Okay. So kita boleh dapat jarak. Okay. Daripada situ kita boleh ambil nilai jarak ni dah buat something lah. Misalnya kita buat contohnya kita nak buat apa ya? Kita nak buat ni. Macam kita nak buat apa ni? Automatic sanitizer. Automatic sanitizer maknanya kalau dia detect something, so dia akan keluarkan sanitizer tu lah. Okay, so kita akan buat logic if. Okay, so kita pergi dekat ni lagi logic ni. If variables jarak kurang daripada 5. Maknanya ada orang letak tangan kat situ lah. Kalau ada orang letak tangan kat situ, apa kita nak buat? Kita keluarkan ni. Kalau tidak, kita akan keluarkan inilah katakan. Okay. Tapi tak boleh simulate lah sebab ultrasonic sensor tak ada kat sini. Okay. Tapi kalau sambung ultrasonic sensor, okay, kalau jarak tu kurang daripada 5, dia akan keluar curve ni. Kalau lebih, dia akan keluar gambar ni. Okay. Itu sahaja untuk ultrasonic sensor. Tak susah. Okay. Dan kita juga sebenarnya boleh, kalau tak nak buat sanitizer pun, kita boleh buat lampu automatik katakan. Ini benda yang simple lah buat lampu automatik. Letak je lah. Maknanya kalau ada ultrasonic tu detect ada orang. Okay. So ni macam lampu belajar lah. Lampu dekat meja kan. Kalau ada orang kat meja tu, lampu tu menyala. Kalau tak ada, lampu tu padam. So ini contoh-contoh projek simple yang kita boleh hantar untuk MRC ya. Jangan pening-pening kepala sangat. Buat macam ni. Okay. So itu ultrasonic. Okay. Ada soalan lagi tak? Ada. Okay. Cumanya ultrasonic ni mudah kalau nak circuit antara yang sensor yang mudah kita pakai ialah ultrasonic. Okay. Okay. Apa lagi Ada idea projek apa nak buat tak? Okay. Tak ada alamatnya. Tak ada jawablah kalau ada apa nak tanya kan. Okay. Maybe kalau kita explore radio, tak tahulah ada tak ada. Radio. Betul-betul. Terima kasih. Ada microbit ni kan. Betul-betul. Okay, pengangkat makanan auto. Boleh juga. Pengangkat makanan auto. Tambah dekat sini je. Tadi kita dah tengok pin kan. Kita pergi dekat pin. Okay. Kita boleh buat macam tong sampah auto lah. Paling senang tong sampah auto. Maknanya kalau detect ada orang dekat depan dia, dia akan buka tutup tong sampah kan. Selalu projek ni, projek biasalah orang buat. Okay. So kita boleh buat servo right. Okay, macam ni. Tong sampah tu terbuka. Okay. Buat lagi satu. So ini kosong pula. Ni tong sampah tutup. So macam ni je lah program dia. Kalau kita rapatkan tangan kita dekat penutup sampah tu, tudung ni terbuka. Bila kita alihkan tangan kita, penutup tu pun tutup. Okay, itu satu contoh projek lah. Okay,
kita akan tengok radio. Okey, radio ni banyak betul kita boleh buat projek ni dengan radio. Radio ni remote control sebenarnya. Untuk remote control. Tapi untuk buat projek radio ni kita kena ada 2 microbit. Baru boleh control kan. Okey, maknanya satu microbit tu boleh communicate dengan satu lagi microbit ni. Dia boleh menghantar data lah, menghantar isyarat. Okey. Kita tengok satu contoh projek mudah menggunakan 2 microbit dan menggunakan radio. Okey. Untuk guna radio, kita boleh tengok radio ni. Ni radio. Radio ni bukan dengar radio sinar FM tu. Ni radio untuk communication secara wireless. Okey. First kali, kita kena setkan group. Setkan group. Okey. Kita ada 1 sampai 255 group yang kita boleh guna. Okey, nombor. Okey, pastikan semua microbit yang kita nak dalam group kita, nombor dia sama. Sebab microbit ni hanya boleh berbicara dengan kawan-kawan yang sama group dengan dia sahaja. Okay, kalau kita set 20, pastikan satu lagi microbit pun set kepada 20. Okey. Then kita tengok. Okey. So kita pergi dekat radio. Okey. Kita ada macam-macam dekat sini. Okey, so kita nak buat supaya okey, saya nak tekan. Kita dah tengok kan projek tadi. Kita tekan button A, LED tu menyala kat sini. Tekan B, dia padam. Sekarang saya nak buat ialah, saya tekan A kat sini, ada microbit yang satu lagi yang akan menyala. Saya tekan B kat sini, microbit yang satu lagi yang akan padam. So dia menggunakan wireless. Okay, so saya pergi dekat input. Saya tak pakai input lah, saya nak pakai logic. Okay, if, okay, kita gunakan hampir sama dengan program tadi. If, okay, button A is pressed. Okay, so tadi kita buat if button A is pressed, semua ni menyala. Okay, kita ulang balik. Okay. Okay, if button A is pressed, so yang kedua kita buat if button B is pressed, padam. Okay. A menyala, B padam. Okay, ni yang tadi kita tengok. Sekarang ni macam mana kita nak implementkan dia dengan radio. So, kita buat if button A is pressed. So, instead of menyala ni, kita nak dihantar satu isyarat. Hantar satu isyarat kepada satu lagi microbit. Okay, so saya akan hantar isyarat. Isyarat ni apa-apalah kita boleh pilih. Paling senang saya akan hantar satu nombor. Nombor 1. Apa-apa nombor boleh. Nanti dekat penerima tu dia akan tahulah 1 ni untuk buat apa dan 0 untuk buat apa. Okay. So kalau tekan button B, hantar nombor 0. Okay. Jadi bila saya tekan A, tak berlaku apa-apa. Tapi dia keluar satu lagi microbit dekat sini. Bila saya tekan A, dia hantar signal tapi tak ada apa-apa berlaku dekat sini. Saya tekan B pun dia hantar signal tapi tak ada apa-apa berlaku dekat sini. Sebab kita hanya baru suruh dia menghantar. Kita tak suruh dia menerima lagi. Okay. So kita akan buat programming untuk kalau dia terima apa nak buat. Okay. Pergi dekat radio. Okay. On radio receive. Okay. Kita akan pakai on radio receive numbers. Kenapa nombor? Sebab kita hantar nombor. Jadi kita kenalah bersedia untuk menerima numbers. Okay. Jadi kita boleh terima nombor sama ada 1 atau 0. Kalau 1 menyala, kalau 0 padam. Jadi kita kena comparekan dengan nombor yang kita terima tu. So pergi dekat logic. Okay. If. Okay. If. Okay. Logic. Okay. Kalau receive numbers ni tarik ke bawah ni kat sini. If receive numbers sama dengan 0. Receive numbers sama dengan 0. Button B So kita letak padam. Okay. Lepas tu kita buat satu lagi. If okay, receive number sama dengan 1. Ini menyala. So kita ambil yang seperti ni. Seperti ni kat bawah ni. Okay. So kita tengok apa jadi kat program kita. Okay, tekan A. Menyala. Tekan B. Yup. Kenapa dia tak padam?
Okay, receive number sama dengan kosong. Okay. Kenapa dia tak padam Kosong. Oh, 9. Dia salah type lah. Okay. So, tekan ni menyala, tekan ni dia padam. Okay, tekan ni menyala, tekan ni dia padam. Okay, sama juga sini. Kalau kita tekan kat sini, sini menyala, tekan ni, dia padam. Jadi daripada sini kita boleh buat lampu kawalan jauh, kipas kawalan jauh, pintu kawalan jauh, semua kawalan jauh kita boleh buat. So itu sahaja untuk buat benda-benda yang kawalan jauh. Okay. Boleh Okay. Satu lagi projek yang saya nak share lah. Ini yang tahun lepas buat Okay, projek ni dia buat counter. Okay, minggu lepas kita dah tengok counter, tapi dia buat counter yang disambungkan dengan radio. Okay, so beza dia macam ni. Okay, so dia buat satu variables. Okay, nama dia bilangan. Okay, bilangan. So sebelum mula-mula dia akan set nilai bilangan tu kepada kosong. Okay, lepas tu apa dia buat ialah, okay, dia pakai input on button A. Lepas tu pakai input on button B. Okay, on button A dia akan naikkan bilangan kepada 1. Okay. Okay, kalau button B pula tolak 1. Okay, ini counter yang kita pernah tengok, yang kita dah tengok minggu lepas So letak sini. So variables bilangan. Okay. So bila tekan ni dia tambah. Okay, tekan ni dia tolak. Okay. Jadi kita nak gabungkan apa yang kita buat ni dengan radio. Maknanya kita boleh kita tekan tambah, satu lagi counter tu pun akan jadi tambah nilai dia. Jadi kita boleh kata counter kita ni untuk guna dekat tempat-tempat yang ada banyak pintu masuk. Jadi nilai dua tu synchronize. Maknanya masuk pintu mana pun bilangan orang dalam ruang tu tetap sama. Tak adalah macam sekarang ni buat satu pintu je kan. Okay, kalau macam ni kita ada banyak pintu tapi kita masih boleh kontrol berapa banyak orang yang ada dalam bangunan. Okay, dalam bilik tu. Okay, so dekat sini, okay, change bilangan by 1. So apa yang kita kena buat di sini ialah kita kena pergi radio dan kita kena send bilangan. Okay, radio send numbers. So apa numbers yang kita nak send ialah bilangan. Okay, so kita duplicate yang ni. Sama juga ni. Dan bila dia terima, okay, dia akan show numbers. Okay, so receive numbers. So kita tengoklah jadi tak jadi ni. Kita beri tekan ni 2, nampak? Tekan ni 3. Okay, tekan ni. Okay, kenapa dia jadi kosong ni? Okay, okay, faham. Okay, set bilangan. Okay, sebab sini saya kena tambah satu lagi variables, set bilangan kepada receive numbers. Dekat sini saya letak bilangan patutnya. Silap. Okay. Ni insyaAllah jadilah ni. Okay, tekan 2. So 3. Tekan ni tolak. Ni jadi 2, jadi 2. Ni tekan sini 3, sini pun akan jadi 3. So ini ialah satu counter yang multi point counter lah. So macam berapa banyak pun microbit yang kita ada, mana-mana pun kita tekan A, jumlah ni semua akan bertambah. Tekan button B, semua akan kosong. Okay, so nak tambah baik lagi, instead of tekan button A ni, ganti dengan ultrasonic. Ganti dengan ultrasonic. Jadi dia automatic, tak payah tekan. Pun boleh. Okay.
Itu radio. Radio ni banyak betul guna. Banyak betul guna dia. Okey, macam-macam projek boleh buat. So boleh tengoklah benda ni Okey, ada apa soalan lagi tak? Saya pun tak ada idea nak cerita apa ni. Boleh tulis di chat kalau ada apa-apa nak tanya. Bluetooth. Okey. Bluetooth boleh pakai, tak ada masalah. Okey. Cumanya Bluetooth ni beberapa masa buat bengkel lah, saya dapati bahawa ada setengah-setengah telefon dia tak support Bluetooth microbit ni. Saya tak tahu kenapa. Tapi phone saya yang murah tu boleh support. Phone mahal kadang-kadang tak boleh support. Okey, untuk ajar Bluetooth ni kena buat kursus lain lah. Tapi yang saya akan sharekan nota dalam grup Telegram lah macam mana nak connect pada Bluetooth tu boleh cuba yang tu. Kalau perlu kita next week kita buat pasal Bluetooth lah. Kita akan guna apps yang dah ada. Kita tak buat apps, kita guna apps yang dah ada dan kita akan control microbit kita guna Bluetooth. Okey. Nota tu saya akan share dalam grup Telegram MIRC lah. So masuk dalam grup je. Senang saya bagi nota. Okey, ada soalan lagi tak? Untuk Bluetooth pun tak susah Untuk Bluetooth pun tak susah. Okey, saya tunjuk sikitlah macam mana kau nak pakai Bluetooth. Okey, untuk Bluetooth ialah extension pergi extension. Okey, dan klik cari Bluetooth. Mana Bluetooth? Kalau tak ada dekat sini kena type type Bluetooth B. Okey, Bluetooth. Okey, bila kita pakai Bluetooth, radio tak boleh pakai. Kena pakai salah satu. Bukan maksud radio tu rosak, tak. Kalau kita maknanya kita tak bolehlah pakai benda tu serentak. Okay, bila kita taruh Bluetooth, radio tu hilang. Kita ada Bluetooth. Okey, dalam Bluetooth ni, okey, yang kita berminat ialah ni. Okey, bila kita start pakai Bluetooth ni, kita akan pergi dekat control ni tau. Okey, kat sini. On event from microbit button IDA ni. Ini benda-benda ni lah. Ini semua input daripada apps tu. So basically apa bawah ni sama macam kita buat tadi lah. If else tu kita akan tengok. If button yang ditekan tu ialah button atas buat apa. Button bawah buat apa. Ini minggu depan lah. Dia akan tunjuk minggu depan lah kalau perlu. Ini untuk Bluetooth. Okay. Dan microbit juga boleh gabung dengan Scratch. Kalau siapa mahir Scratch boleh gabung microbit dengan Scratch. Cuma saya tak pas. Okay. Saya dah buat satu testing hari tu lah. Maknanya saya guna microbit, guna Scratch. Lepas tu guna Scratch tu sambung pada webcam laptop. So webcam laptop tu akan tengok ada orang tak ada orang. Kalau ada orang, microbit tu akan menyala lah. Akan buat bunyi. Macam alarm sistem. So itu gabungan 3 benda lah. Maknanya webcam, laptop dengan Scratch dengan microbit. So boleh try jugalah benda tu. Dia menarik lah. Okay. Okay, ada soalan tak? Kalau tak ada, kita sampai sini je kot. Tak ada apa nak tanya. Ada tak soalan? Ada apa-apa soalan lain? So minggu depan kita tengok Bluetooth lah, one special session. Ya, tapi Bluetooth tu kena sediakan telefon lah, telefon bimbit kena ada satu handphone lah. Kalau yang nak cuba sekali tu kena ada handphone lah. Apps banyak step lah pula banyak langkah. Boleh try. Tak boleh kita try je dulu. Kalau boleh buat. Tak ada masalah, kita boleh try. Ini susah ke? Ya, apa dia? YouTube ni susah tak? Tak dengar. Macam mana? YouTube ni susah tak? Tak susah. Kalau setakat untuk buat lampu menyala, lampu padam, kontrol guna app kan? Tak ada masalah. Senang je. Nanti saya bagi nota tu, cuba buat. Ada dalam grup ke? Dalam grup Telegram dah ada dah? Nanti saya bagi. Tak bagi lagi yang tu.
Ada yang ada dalam ni, yang apa ni adik-adik ni tadi ada dalam Telegram tak? MIRC, Road to MIRC tu. Ada tak dalam grup? Kalau belum ada sila masuk grup tu, grup Telegram tu. Ada. Tak ada tak? Ha. Kalau ada okey. Kalau bagi tahu kawan-kawan yang mana nak join pun boleh beritahu. Okey, belajar je, tak masuk pun tak apa. Try je. Okey, so boleh kontrol guna app. Bila kontrol guna app tu macam-macam boleh buat lah. Nak display message pun boleh, nak apa pun boleh guna apps. Okey. So, okey, last call, ada soalan tak? Okey. Kalau tak ada, tak ada lah. Okey, tak apa. Nanti kalau ada apa-apa soalan boleh tanya dalam grup Telegram tu lah. Nanti saya akan cuba jawab dalam next class tu macam mana jangan malu-malu tanya. Okey, kalau tak ada sampai sini saja. Okey. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah boleh left Ya? Dah boleh left. Boleh. Ya, jumpa minggu depan Okey. Terima kasih.